Wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Haji Saiful dan juga terima kasih kepada Bakit atas sambutan dan juga warga Petronas. Saya mohon kalau boleh mari kita rapat sikit ke depan. Kalau boleh ada satu benda yang saya nak kongsikan bersama untuk manfaat kita umat Islam, insya-Allah. Dan seperti yang dikatakan, kita akan adakan tazkirah, bukanlah tazkirah tapi lebih kepada perkongsian. Jadi saya harap insya-Allah dengan waktu yang singkat yang ada ni, saya cuba compile, saya cuba squeeze, saya cuba ceritakan, sampaikan apa yang sebenarnya berlaku di Yaman dan kenapa Yaman. Baik, saya harap insya-Allah kita boleh mulakan. Baiklah, di Yaman ketika ini pergolakan yang berlaku di Yaman ramai yang tidak tahu. Ramai yang telah mengatakan, dan juga United Nations punya staff dan juga chief yang lead the humanitarian mission, dan juga beberapa international journalists has been declared that Yaman is forgotten war, adalah peperangan yang dilupakan. Indeed, 100% ia adalah satu peperangan yang dilupakan. Saya menjadi wartawan, jurnalis untuk 7 tahun. Saya tahu macam mana news feed disampai daripada kita, kepada kita di bilik kita. Kita ada subscription daripada news feed daripada luar negara yang akan feed kita, Reuters, APTN, SNTV. Dia akan feed kepada kita wires, so jadi kita akan dapat the source. Tetapi apabila source tu kita tak ada, apa yang kita nak report? Apa yang kita nak report? Satu hari tak cerita, tiba-tiba satu hari Saudi declare kata Yaman nak attack Kaabah. Terus macam-macam keluar pasal Yaman. Yaman nak attack Kaabah. Yaman, di utara Yaman kebanyakannya berfahaman Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini adalah satu fahaman Syiah yang paling dekat dengan Sunnah. Paling dekat dengan Sunnah. Amalan mereka, fahaman mereka paling dekat dengan Sunnah. Sebab itu kalau kita tengok ahli sunnah wal jamaah yang berada di Hadramaut dan juga di Sana'a, di utara Yaman, mereka tidak berkelakar. Sebab apa? Banyak perkara-perkara yang diorang bersefahaman, yang agree sama dengan apa yang mereka faham, dan mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Ini adalah Syiah Zaidiyah. So jadi apabila mereka bangkit, anak-anak muda bangkit untuk mengambil alih kuasa kerajaan supaya mereka dibebaskan daripada belenggu-belenggu kemiskinan. Negara Yaman ini merupakan negara Arab, negara teluk yang paling kaya dengan minyak tetapi paling miskin di dunia. Ini negara Yaman. So jadi mereka dah dihimpit dengan kemiskinan. Belum perang dah miskin. Belum perang dah tak ada makanan. Apa lagi perang? So jadi saya terpanggil. Kenapa kita di sini mengatakan bahawa orang cakap kenapa Yaman, kenapa tak Syria? Syria juga dibedil. Betul. Saya faham. Tetapi kalau di Yaman dibedil, orang tak cerita. Di Syria dibedil, orang cerita, orang tahu. Tapi di Yaman, apa yang kita tahu? Kita tak tahu kalau orang tak bagi tahu. Satu hari pada bulan April, satu kanak-kanak perempuan jatuh sakit, kebuluran, kekurangan nutrisi, tak ada bekalan air bersih, tak ada bekalan makanan. Dilaporkan umur 18 tahun, tinggal tulang. Isi tak ada, kulit, urat dengan tulang. Itu sahaja. Barulah nampak terbuka mata dunia. Nampak apa? Saya tahu kesengsaraan diorang, tapi saya tak tahu yang seteruk itu. Kawan-kawan saya ramai daripada Yaman datang sini bercerita dengan saya. Beritahu kenapa Malaysia tak cerita pasal Yaman, kenapa Syria, kenapa Palestin, kenapa Syria, kenapa Palestin, kenapa tak Yaman. Kami kat sini pun hidup pun dah susah. Yang lari ke Malaysia pun hidup dah susah, apa lagi keluarga saya kat sana, lagi susah. So jadi saya nak ceritakan sikit kenapa Yaman. Yaman ni adalah dua buah negara yang Rasulullah SAW ceritakan di dalam hadisnya, dan Rasulullah mendoakan
kepada dua bumi, bumi Syam dan juga bumi Yaman. So jadi dua bumi yang Rasulullah doa. Rasulullah kata, dan juga ulama mentafsirkan bahawa ada ayat Quran yang menceritakan tentang Yaman. Saya bacakan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan 'alal mu'minin a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatan laim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman, orang mukmin, yang bersikap keras terhadap para kafirin. Okey, dan mereka jugalah orang yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut dengan celaan sesiapa sekalipun. Okey, dan Allah Maha luas pemberiannya, ataupun seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Ini adalah yang ulama mentafsirkan bahawa kelembutan, ketegasan terhadap orang kafir dan tidak mengindahkan mana-mana manusia yang cuba mencela mereka, yang cuba beri against them. Inilah orang Yaman. Ulama mentafsirkan. Kenapa? Sebab di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW ada menyebut, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan pendapat yang lebih kuat mentafsirkan kaum ini dimasukkan dalam ayat sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Iza jaa nasrullahi wa fathun wa ra'aitun nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan daripada Allah atas kemenangan, dan kamu akan melihat manusia akan masuk ke dalam agama Allah ini dengan berbondong-bondong. Kerana apa? Daripada situlah datangnya, daripada atakum ahlul Yaman. Didatangkan kepada kamu orang-orang daripada Yaman, dan mereka merupakan yang ada araqaqulu, hati yang sangat lembut. Dan mereka itulah iman mereka itu berada di Yaman, dan juga dikatakan fiqh syariat itu berada di Yaman. Terbukti. Saya tidak punya belahi mana-mana pihak, tetapi kalau kita lihat, kalau ada yang melihat para pendakwah yang datang ke Malaysia yang membawa agama daripada mana? Daripada Yaman. Sumber agama Islam masuk ke Malaysia ini adalah daripada pendakwah-pendakwah dan juga pedagang-pedagang Arab daripada Yaman. Jadi sebab itu beberapa hadis, banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan Yaman, di mana akhir zaman tempat yang paling selamat adalah bumi Yaman. Allah Ta'ala memberi Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa. Sebelum mereka masuk Islam, Rasulullah mengangkat tangan, bagikanlah mereka supaya menerima agama Islam, lembutkan hati mereka untuk menerima agama Islam. So jadi ada dua negara yang saya sebutkan tadi, Syam dan juga Yaman. Syamina wa Yamanina, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ini doa daripada Rasulullah SAW. So jadi kita terpanggil, saya terpanggil menerusi beberapa pertemuan dengan Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri, kalau anda pernah berjumpa, dan juga dengan Muslim Care. Saya pasti semua tahu tentang Muslim Care. Saya present kepada Muslim Care apa yang berlaku di Yaman. 30 juta penduduk Yaman, dan hari ini 23 juta kelaparan, kemiskinan, tiada ubat-ubatan, tiada tempat perlindungan. 3 juta tak ada tempat duduk, tak boleh hidup, tak boleh keluar daripada negara diorang. Tak mampu, nak hidup tak mampu, nak keluar pun tak mampu. Kena survive, terpaksa juga kena survive. So jadi, kalau kita lihat, sekurang-kurangnya dah 10,000. Ini number, at least number 10,000 yang dah terkorban akibat peperangan. 6 hingga 8 kanak-kanak boleh dikatakan terkorban sakit ataupun cedera ataupun terkorban. 6 hingga 8 kanak-kanak in average every day. Okay? So jadi daripada 57.6 juta manusia yang memerlukan bantuan di seluruh dunia, separuh daripada mereka berada di Yaman. Separuh daripada satu dunia, separuh daripada mereka berada di Yaman. 23 juta merupakan nombor yang paling tinggi di antara negara-negara terus. Satu dunia
ataupun negara-negara teluk Arab di rantau Arab, Yaman paling teruk sekali dan paling besar number yang perlukan bantuan daripada kita. Dan saya nak share sikit, jumlah ni ialah 23 juta daripada rakyat Yaman out of 30 million of population. 30 million population. 3 juta dah keluar, orang kata migrate ataupun berhijrah. Dekat Malaysia kita ada, kalau tak silap saya, lebih kurang dekat 100,000. Termasuklah student dan juga yang dah berpindah ke Malaysia. Jadi mereka memerlukan bantuan, banyak bantuan yang mereka perlukan. Antaranya ialah bekalan air. Bekalan air bersih dah tak ada. So jadi kami terpanggil dengan NGO dan juga beberapa artis untuk createkan awareness. Kita nak collect sebanyak mungkin. Masa mungkin singkat, the numbers that we are targeting is 1 million. It quite, orang kata nampak macam ambitious, tapi it's not possible. Kita tahu orang Malaysia hatinya lembut, akan membantu. Tetapi itu yang kita perlukan. Sebab apa? Air bersih dah tak ada, kolera dah outbreak. Dah dekat 500 yang mati because of kolera, dah 2,000 cases has been reported. So jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat? Kita tak ada ubat, kita tak ada company capabilities in terms of nak bagi ubat, tetapi kita ada kekuatan, kita boleh in terms of orang kata nak prevent daripada kolera punya, orang kata apa, daripada wabak merebak. Antaranya ialah memberi bekalan air bersih. Okay, latest number yang saya dapat, 14.4 juta unable to meet their food, half of them food insecure, 19.4 million lack of clean water, 9.8 million lost access to the clean water, and then 14.1 million with inadequate healthcare. Saya cakap terus terang, saya tengok malam tadi report latest, UN memerlukan 888 bilion US dollar untuk bantu Yaman. Saya cakap kita bawa 1 juta, berapa sangat boleh bantu. Tapi even though it's small, I think it's meant big for them. Dia orang rasa ini adalah satu bantuan. Kita punya touch base dekat sana ialah ada satu organisation yang memang dah selalu buat apa di charity. Dan salah seorang ni saya dah call, director of one of the hospital dekat Sana'a, yang mengatakan kalau Malaysia bantu, Malaysia merupakan negara Islam pertama yang akan bantu. Saudi yang attack, belakang Saudi is America, tetapi rakyat Amerika dah bantu berapa banyak. You just imagine, negara-negara kafir dah bantu. Dia kata yang banyak masuk daripada US, UK dan juga daripada Netherlands. Ini 3 negara yang banyak bantu masuk. France juga ada, tak banyak, tapi the major 3 countries. Tapi kalau kita masuk, we gonna be the first Muslim country yang akan membantu mereka. Baik, seperti saya cakap tadi, 900 kanak-kanak has been killed since March 2015. Ini adalah numbers daripada perang daripada March 2015. Setahun lebih, setiap hari in average 6 hingga 8 kanak-kanak mati akibat peperangan ataupun akibat wabak penyakit yang mereka hadapi. Masjid, tak banyak report tentang masjid, tetapi yang saya tahu daripada lebih kurang dalam 2,000 masjid, 120 dah hancur, totally destroyed. Okay, dan education, saya boleh katakan dekat sini 3.4 juta out of 6 million Yemeni student unable to study. Sekolah mereka sama ada jadi tempat persembunyian ataupun perlindungan untuk tentera bersekutu atau tentera kerajaan ataupun tentera yang Husi lah, kita bagi tentera Husi. So ni dua buah akan menjadikan masjid, sekolah, masjid juga sebagai tempat diorang berkumpul. So jadi mana diorang nak pergi? Diorang tak boleh pergi ke mana-mana. Diorang habis dia punya sos dia. So jadi mission kita ialah
Kami nak create awareness, sebanyak mungkin awareness. Kami juga memohon kepada anda semua untuk createkan awareness. Dan insyaAllah soon nanti kita akan bekerjasama dengan Bakil untuk kalau boleh kita akan bagi flyers. Mungkin dalam masa seminggu kita tengah buat flyers untuk kita letak dekat sini. Boleh kalau boleh ambil, boleh bawa balik ke area rumah masing-masing, distribute dekat surau-surau ke, untuk kita create awareness. Kita nak dapatkan sama awareness macam mana Syria dan Palestin dapat, sama itu juga kita nak dapat. Sebab apa? Kita nak bagi tahu dekat dunia bahawa, nak bagi tahu dekat dunia Islam bahawa Malaysia tidak hanya sekadar mementingkan negara-negara Syria atau Palestin, tetapi kita mementingkan seluruh rakyat Islam, umat Islam satu dunia. Kalau tahu Muslim camp tidak hanya fokus kepada Syria dengan Palestin. Rohingya punya isu, dekat France pun diorang pergi, dekat refugee camp, dekat banyak-banyak tempat diorang pergi. Dia pergi semua tempat, dia tidak ada memilih tempat mana yang diorang nak. Tapi kita akan go for by priority. Negara mana yang kita nak pergi dulu, mana negara yang perlu fund banyak, dan kita akan work towards that. Mana yang perlu kita akan, orang kata, ikut aulawiyat. Mana yang lebih aula, mana yang lebih dahulu kita dahulukan, mana yang kemudian kita kemudiankan. Tetapi itulah yang kami cuba lakukan, dan kami cuba dapatkan sedikit sebanyak awareness daripada masyarakat umum mengenai kesengsaraan yang perlu kami semua perlu beritahu tentang Bumi Yaman. Okey, kenapa seperti saya cakap tadi, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah menceritakan dan juga telah memberitahu kepada umat-umat. Sedang dia berjalan kaki dengan para sahabat di satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Rasulullah menceritakan, satu hari nanti kamu akan didatangi oleh sekumpulan manusia yang hati mereka sangat lembut, dan mereka lah orang yang pertama yang menganjurkan bersalaman ketika bertemu. Mereka adalah orang Yaman. Kalau kita tengok orang-orang Yaman, saya pernah pergi sana. Betul, tak semua tempat orang yang baik, bila kata baik, semuanya baik. Adalah yang ada orang kata yang akan memberikan persepsi yang buruk, yang negatif terhadap satu tempat. Tetapi secara majoritinya, saya pergi Yaman, saya rasa macam bila saya sembahyang dekat sana, khususnya dekat Hadramaut, saya solat dekat sana, saya rasa macam saya macam solat dekat Malaysia. Dia ada berzikir selepas solat. Bila khutbah dia ada dua kali khutbah, dia ada doa di antara dua khutbah, ada 2 kali azan, dan ada baca sebelum solat subuh tu, sebelum azan subuh tu dia ada takhir, ada bacaan dia orang. Sama macam kita dekat Malaysia. Saya rasa macam memang rasa agak negara tu macam terkebelakang. Tetapi tak, dia orang hidup very peaceful, dia orang macam kita rasa macam saya rasa saya dekat Malaysia. Okey, so jadi kita orang macam Peace of Yaman. Peace for Yaman, kita ada satu doktor juga berasal daripada Hadramaut. Dia banyak buat charity. Bila dia sampai sini, dia baru saja sampai dalam 3 minggu, dia letak anak-anak dia semua di sini untuk selamatkan anak-anak dia, dan dia bekerja cari rezeki di sana, sekolahkan anak dia. Dia cakap, aku sampai sini, aku rasa macam aku dekat negara aku yang moden. Dia kata, aku rasa macam aku dekat negara aku yang moden. Cumanya bahasa, language barrier. So jadi, dia kata, aku kalau nak tahu dekat Yaman, kalau menceritakan tentang khususnya di Hadramaut, kita tak rasa ganjil. Ikan masin ada, belacan ada. Orang kat sana boleh cakap Melayu 2-3 patah dia faham. Contoh kata cermin mata dia panggil kacamata, bungkus dia panggil bungkus. So jadi dia banyak yang common. Sebab apa? Kita daripada tanah sebelah sini, maksudnya daripada Jawa, banyak berhijrah ke sana, dia orang pun banyak berhijrah ke arah kita. So jadi dia orang tidak rasa ganjil dengan apa yang berlaku di Malaysia, dengan kehidupan di Malaysia. So jadi dia kata macam there's a lot of common things yang ada ironinya di antara Yaman ataupun Hadramaut dan juga Malaysia. So jadi saya menganjurkan, mengalu-alukan segala bantuan yang boleh disampaikan, dan insya-Allah kita akan salurkan secara dengan penuh amanah dan dengan penuh teliti untuk Bumi Yaman dan juga untuk rakyat Yaman yang memerlukan di sana. Dan sebenarnya tak panjang pun saya punya sharing moment ni. Kalau kata ada Q&A, question and answers kan, saya boleh cuba, saya akan entertain. Dan untuk makluman, kita perlukan lebih kurang dalam, kita perlukan 1 juta untuk bawa ke Bumi Yaman untuk bantuan. Kita nak buat food basket. Food basket tu insya-Allah kita akan bagikan makanan-makanan basic lebih daripada
sebelum-sebelum ni. Contoh macam kita lebihkan beras, kita lebihkan gula, kita lebihkan gandum, kita lebihkan susu. Dan akan datang projek ni akan berterusan. Kita akan cuba buat cari telaga untuk sumber air bersih dan juga ubat-ubatan kalau kita boleh dapat bantuan daripada mana-mana yang boleh memberi kita sumbangan daripada segi bantuan perubatan untuk mereka di sana. Dan saya boleh buka floor kalau ada apa-apa pertanyaan dan soalan. Kalau tak ada, kita boleh tonton sedikit video yang telah saya pun compile daripada source yang kita dapat. Kalau boleh kita tonton dulu sementara. In the villages of Yemen, it's the children who suffer most. Wherever you go, you can see the human cost of this war. 7-month-old Fatima is weak and severely malnourished. She's one of 100.
the children who suffer most. Wherever you go, you can see the human cost of this war. 7-month-old Fatima is weak and severely malnourished. She's one of hundreds in this area alone. The only thing Sarah can offer her child is water. She's so malnourished herself that she's unable to breastfeed. It's not just the villages that are struggling. This war has forced 600 hospitals to close down, and lack of supplies has pushed this central hospital to the brink. This is 4-year-old Shaim. His grandfather brought him here with fever and diarrhea. Malnutrition has meant his immune system isn't able to fight a simple infection. كافة المضادات الحيوية المتوافرة لا تستطيع أن تقدم علاج ناجع للبكتيريا المسببة لحادث الحياة على سبيل المثال وليس القصد، لكن إذا مقدمة ضميمة مقدمة Salim is 8 years old. Although he's alive, it's as if he's no longer here. According to UN figures, there are now 370,000 children with the same level of malnutrition as Salim. 4-year-old Shaib's grandfather tells us his condition is taking a turn for the worse. So itulah dia tadi sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada anda semua untuk beritahu, untuk maklumkan bahawa Bumi Yaman sangat memerlukan bantuan. Ada satu soalan tadi datang daripada soalannya berbunyi, apakah sebab punca peperangan? Kita tahu Arab Spring telah berlaku di beberapa negara Arab, antaranya Libya, Mesir, Yaman dan juga Bahrain, tetapi berjaya dikawal. Tetapi di antara tiga negara ini, tiga-tiga berjaya menjatuhkan kerajaan lama dan mendapatkan satu kerajaan yang baru. So, Yaman punya cerita apabila Ali Abdullah Saleh berjaya digulingkan dan Arab Saudi berjaya membuat satu perjanjian, membuat satu proses pengundian yang baru, pilihan raya yang baru, dan Abdul Rabbu Mansur Hadi dinaikkan sebagai dipilih menjadi presiden. Tetapi pada waktu itu keadaan mula okey, tapi ada juga puak yang menentang yang tidak berpuas hati. Keadaan menjadi teruk apabila Abdul Rabbu ibarat tak buat apa. Keadaan makin meruncing di Hudaidah, barat Yaman, kemiskinan semakin teruk. Rakyat di sana semakin teruk dilanda kemiskinan, peluang pekerjaan pun tak ada. Jadi anak-anak muda daripada Houthi yang berfahaman Syiah Zaidiyah naik bangkit sekali lagi untuk merampas kerajaan supaya mereka dapat, tetapi kerana dia dipanggil rampasan, so jadi keadaan menjadi tegang. Apabila keadaan menjadi tegang, Abdul Rabbu Mansur Hadi seperti kita maklum merupakan seorang yang mendapat backup daripada Saudi, flew to Saudi, duduk di Saudi, dan negara-negara daerah-daerah yang mana dikuasai oleh tentera kerajaan ataupun dipanggil kerajaan yang Abdul Rabbu, mereka di situ mereka cakap, yes, diorang kat sana ada makanan diorang jual tapi harga mahal. Tapi orang yang jual-jual ni semua tak duduk dekat situ. Diorang dah semua dah flew away to Saudi, duduk dekat Saudi, duduk dekat Oman, semuanya berduit. Diorang pakai. Diorang kata begitulah. So jadi apabila mereka against the government and diorang ada fahaman Syiah, of course Iran akan support diorang. Sebab diorang tak ada backup lain kecuali daripada Iran. So jadi Iran support.
Bila Iran support, this is the time that where Saudis wants to go against Iran. Diorang dah dindong-dindong dah berperan, dah orang kata in terms of tak ada persefahaman ni dah lama antara Saudi dengan Iran, dan perang dan nak perang dan jadi tapi tak jadi. Jadi apa orang-orang yang most educated people in Yaman mengatakan adalah ini adalah peperangan antara Saudi dengan Iran menggunakan Yaman sebagai lapangan mereka. Who pays the cost? Rakyat, anak-anak, ibu bapa. 2 hari lepas saya ada post di dalam Peace for Yaman di Instagram. Boleh follow Peace for Yaman. Sama juga 2 orang kanak-kanak, satu family dibom, satu kampung tu dibom, 12 keluarga mereka hilang, terkorban termasuk ibu dan bapa. Dia 2 orang adik-beradik selamat, tetapi keadaan melecur, tak ada pakaian, tak ada makanan, tak ada air, tak ada tempat berlindung bawah pokok. 2 minggu dia mampu bertahan. Apabila mereka jaya, pasukan penyelamat berjaya temui mereka, bawa mereka ke hospital, tetapi oleh kerana kekurangannya ubat-ubatan dan juga alat-alat perubatan untuk menyelamatkan mereka, akhirnya mereka tewas. Akhirnya mereka dijemput Allah SWT. Hidup badan ni melecur habis, muka melecur, tangan melecur, kaki melecur. So jadi mereka menjadikan, especially Sada di antara Yaman dengan Saudi, memang habis teruk. Adan tak saya cakap lah, memang dah teruk. Taiz pun dah teruk, dah habis. Mereka lari di belakang-belakang bukit, di atas bukit. Tempat yang diorang jadikan tempat bersembunyian ialah terowong-terowong air. Sebab Yaman ni adalah negara Arab yang mendapat air hujan yang agak banyak, so selalu berlaku banjir. So jadi diorang duduk terowong-terowong banjir. Katalah ini tak lama lagi ni musim hujan, musim sejuk, sana hujan, masuk air dalam terowong tu, dia will get wash together dengan banjir-banjir tu sekali habis boleh sapu. So jadi inilah yang bertanyakan tadi tentang punca antara Husi dengan Abdul Rahman Mansur Hadi. So jadi Saudi mengatakan supaya tak nak fahaman Syiah tu, kuasa Syiah tu berleluasa di bumi Yaman, so dia attack. Tapi kalau sekadar hanya attack untuk attack Husi tu, kita boleh terima akal kerana ada target dia. Tetapi target semua tempat. Sampaikan cluster bomb daripada US, from UK, diorang guna cluster bomb. Ini bukan saya yang beritahu, jurnalis daripada UK sendiri beritahu. It's written on the piece yang diorang, the pieces of bomb yang diorang temui is from UK. Mana punya source daripada mana? Daripada Amerika. Diorang support. Daripada belakang diorang support, US support. Sebab tu kalau tanya Yaman, kenapa kalau dia sokong Hillary Clinton ataupun Trump, diorang sokong Trump. Diorang tak sokong Hillary, because diorang kata Hillary lah yang banyak support Saudi untuk attack Yaman. Keadaan sangat runcing, tetapi insyaAllah saya selalu berdoa dan kita harap semua kita berdoa. Proses ceasefire sedang dalam proses, dan juga akan mengadakan satu proses keamanan antara puak bertelagah dengan puak kerajaan, supaya mereka dapat satu kesepahaman di mana dapat kerajaan campuran. Diorang nak cuba tubuhkan kerajaan campuran, itu yang diorang cuba buat. Tapi untuk makluman, kalau kata kami bantuan daripada kami, kami tak akan libatkan mana-mana bantu daripada mana-mana pihak. Kami tak libatkan even diorang punya embassy, ambassador. Telefon saya tanya boleh tak kita nak datang, nak join. Saya cakap saya tak nak, because of kita takut nanti akan ada discrimination in terms of untuk kita nak disseminate all the relief. So dan satu lagi ada kata suruh pergi UN. Saya tengok dalam Twitter banyak kata UN pun banyak blog the areas yang diorang dapat wahyu, kata blog di sini, blog di sini. So jadi saya lebih kepada dengan orang tempatan, satu muasasah ataupun NGO tempatan yang dikelolakan oleh Habib Umar bin Hafiz, yang kita akan menggunakan satu organisasi ini untuk supaya kita boleh pergi go through, masuk, kita buat pergi, kita bagi beras, kita bagi gandum, kita bagi susu, kita bagi gula, yang penting-penting je. Jadi kita akan add more amounts. Dan kita nak pergi cepat, tapi tak boleh.
Kita pun buat ni pun agak ad hoc because of artis pun, banyak artis, lebih 30 artis yang sokong kita punya misi untuk create awareness. Artis pun push kita cakap buat cepat, jangan tunggu lagi. So jadi minggu lepas baru kita punya Jumaat lepas kita punya press conference di Park Royal. Alhamdulillah dapat sambutan daripada pihak media, dan kita sebab tu kita tak sempat nak buat all the banting dah ada, tapi hari ni pun kat last minute datang ke sini dapat slot. Alhamdulillah tak sempat nak bawa flyers pun belum buat lagi. So jadi insyaAllah akan datang nanti kita buat. Nanti kita mungkin berurusan, kita boleh letak flyers di sini, mungkin boleh minta bantuan anda semua untuk sebar luaskan. Dan kalau kata ada perkabaran yang diterima dalam Facebook, tolong share daripada mana-mana cerita tentang Yaman, mohon share dengan hashtag Peace for Yaman untuk kita di Malaysia. Dan Alhamdulillah misi ini saya dapat call daripada Indonesia untuk bekerjasama dengan Peace for Yaman di Malaysia, dengan juga Muslim Care dan juga Singapura. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat berkaitan dengan apa yang kita usahakan, dan juga dengan bantuan daripada anda semua yang hadir dapat dengar. Tak dapat bantu daripada segi kewangan, bantu dari doa. Doa silahul mukminin. Doa itu adalah senjata paling kuat seseorang yang beriman untuk orang Islam. So jadi sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat kita dengan kita menolong negara-negara Yaman, dengan negara-negara yang susah seperti Syria dan Palestin. Mengabulkan hajat kita, membersihkan hati kita, memberi anak-anak kita rezeki-rezeki yang halal, membuka pintu rezeki kita lebih luas. Mudah-mudahan seperti yang Allah janjikan, apabila kita membantu seseorang yang lain, Allah akan membantu kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Sekadar itu saja. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan yang lain? Ada pertanyaan? Tak ada Okey, kalau tak ada kita boleh tutup. InsyaAllah kita boleh solat zuhur sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.